jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Misteri jam 12 dah bermula. Jangan tak dengar ya. Alami oleh Kak Zalina berkongsi peristiwa yang beliau tak dapat lupakan. Sebenarnya kata Kak Zalina, Casey, selamat tengah malam. Kisah yang Kak Zalina ingin ketengahkan ini adalah satu perkara yang berlaku dalam rumah Kak Zalina, dan mengikut kiriman email yang saya terima, email ini dikirimkan pada saya lebih kurang 2 bulan yang lalu. Jadi 2 bulan yang lalu telah pun dikirimkan email ini. Jadi kisahnya, kata Kak Zalina, berlaku dalam email ini, kisah ini berlaku 3 minggu yang lalu. Jadi lebih kurang 2 bulan 3 minggu yang lalu pengalaman peristiwa yang menyeramkan berlaku dalam rumah beliau. Katanya di sini, Casey, kakak sebenarnya baru kehilangan seorang ibu. Ibu kakak ni adalah ibu yang cukup bertanggungjawab. Walaupun ada perkara-perkara yang dilakukan, adik-beradik tidak setuju, tetapi beliau telah pun membesarkan anak seramai 11 orang, Casey. Itulah kebanggaan yang boleh kakak katakan pada ibu, arwah ibu kakak. Yang lain-lain memang tidak boleh dibanggakan kerana ibu kakak ni telah pun menuntut ilmu yang salah dari segi pendidikan agama kita, Casey. Casey, bila ibu kakak meninggal dunia pada malam yang pertama, setiap malam selama lebih kurang seminggu lebih, nak dekat 2 minggu, kakak dengar suara ibu seolah-olah memanggil-manggil nama kakak. Kata Kak Zalina, mengikut kiriman ini, Casey, ketika ibu kakak dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakit tenat, dia akan baring 24 jam dalam biliknya. Jadi kalau dia nak sesuatu, dia akan panggil kakak. Kakak sampai ambil cuti untuk menjaga ibu. Itulah yang berlaku, Casey. Jadi kadang-kala kakak berada dalam bilik, mungkin sedang nyenyak tidur, kadang-kala berada di ruang tamu sedang menonton televisyen, kadang-kala kakak duduk di sebelahnya, mengusap-usap dahinya supaya dia tidur dan tenangkan dirinya. Jadi setelah ibu kakak meninggal dunia, kakak sering kali dengar, khususnya bila kakak seorang diri dalam rumah ataupun bila kakak sedang tidur dalam bilik dengan suami, ibu akan panggil kakak Lina beberapa kali. Lina, tolong mak, Lina. Casey, pada malam yang pertama kehilangan ibu yang telah meninggal dunia, Casey, kakak dengar ibu panggil suara nama kakak. Secara automatik kakak bangun dari katil. Kakak turun, biasalah, dah sebelum ini dah hari-hari dengar ibu panggil nama. Jadi bila malam tu, walaupun ibu dah dikebumikan pada petangnya, malam kakak tidur sorang-sorang, suami bertugas, dengar ibu panggil, Lina, sini Lina, tolong ibu Lina. Kakak bangun, Casey. Bangun dari katil kakak, keluar dari bilik, buka pintu bilik ibu, kedengaran suara, buka lampu atas katil tak ada orang, baru kakak sedar. Ibu aku kan dah meninggal, dah dikebumikan tadi. Casey tiba-tiba meremang bulu rumah. Terasa seolah-olah macam ada orang berjalan dekat belakang kakak. Kata Kak Zalina, kakak tutup pintu dan tak berani nak menoleh. Masuk dalam bilik, baring lagi, dengar ibu panggil, Lina, tolong Bu Lina. Lina, mari sini, tolong Bu. Sepanjang seminggu lebih, nak dekat 2 minggu, Kak Zalina diganggu dengan suara ibu memanggil-manggil kakak, Casey. Hanya selepas minggu lebih itulah kakak buat keputusan untuk dapatkan bantuan seorang ustaz datang menyima rumah. Casey, kata ustaz itu, saya akan mulakan kerja-kerja semah, tapi saya ingin beri amaran pada awak. Malam ini kalau boleh jangan duduk rumah ni. Malam ini rumah ni biar dikosongkan, mungkin 2 hari lah, lepas tu awak kembali. Kakak kata kalau tak duduk rumah ni nak duduk mana? Tak terpulang pada awak.
Kalau awak nak duduk dalam rumah ni untuk dalam masa 2 hari 2 malam, awak kena buat persiapan. Jangan takut. Dia mula sembah rumah kakak Casey, kata Kak Zalina. Casey selesai saja ustaz tu, ya, dia pun pulang. Malam yang pertama setelah disema, kebetulan suami kakak bertugas shift malam juga, Casey. Suami sebelum keluar rumah, 7 malam, pegang tangan kakak tanya, "Sayang, saya nak duduk rumah mak tak? Abang hantar Jangan duduk dalam rumah ni lah. Kan tadi ustaz cakap 2 hari ni rumah ni biar kosongkan." Kakak menjawab pada suami, "Bang, tak apalah bang. Abang pergi je lah. Saya cekalkan hati. Dah setiap malam pun saya dengar suara mak." Kakak cium tangan suami keluar pergi tempat tugas. Malamnya 1 lebih kakak tidur dengar orang panggil, "Lina, Lina." Kakak tak endahkan Casey. Kakak buat bodoh, tak ikut suara tu. Malah kakak tetap duduk dalam bilik, tarik selimut tidur. Bila sedang kakak baring, tiba-tiba kakak bau pacai. Dalam bilik kakak bau pacai sekuat-kuatnya, Casey. Entah dari mana pacai itu datang. Casey dipendekkan cerita. Kakak tarik selimut, alangkah terperanjatnya Casey. Dekat dalam bilik ada tandas. Tandas tepi pintu bilik kakak. Nampak susuk macam pocong berwajah arwah ibu kakak sedang berdiri. Kakak menjadi tersentak. Adakah ini yang dimaksudkan oleh ustaz tersebut? Gangguan akan menjadi-jadi. Kakak kuatkan semangat, tarik selimut, baca dan baca dan baca. Bau pacai semakin kuat. Casey nak tahu apa yang berlaku seterusnya. Katil kakak bergoyang, macam ada orang gegarkan dari bawah, Casey. Kakak hanya menangis, berpeluk tubuh. Sampailah bila azan subuh kedengaran, barulah gangguan tu semua hilang. Keesokan malamnya kakak tak berani nak duduk dalam rumah. Kakak bermalam di rumah ibu kakak. Sekarang dah okey, Casey. Dah kembali seperti biasa. Tolonglah bacakan email ini. Terima kasih. Selamat tengah malam. Berikut ini adalah kisah dari Sheena, kiriman SMS yang saya terima. Agak panjang sedikit kiriman, lain dari yang lain dari SMS yang saya terima. Kata Sheena, mendengar kisah Encik Mokhtar awal tadi, saya teringat akan kisah saya, Casey. Tolong bacakan pengalaman saya yang pertama saya ketengahkan dalam rancangan MG12, Misteri Jam 12. Sheena mengatakan, beliau adalah beberapa orang penduduk yang terakhir yang belum dipindahkan di kawasan rumah Boon Lay. Sebelum rumah itu dijadikan N Block. Casey, penduduk dekat blok tu memang ramai. Kata Sheena, penduduk kawasan rumahnya, blok rumahnya dan beberapa blok memang ramai. Dan Sheena mengatakan, dalam bloknya akhirnya hanya tinggal 2 unit rumah sebelum kedua-duanya dipindahkan. Saya tinggal di tingkat 4 dan seorang lagi yang tinggal di tingkat 2. Casey, dalam satu blok tu hanya kami berdua belum lagi dipindahkan. Kalau nak fikir-fikir memang seram. Kalau kita balik waktu malam, yalah, jiran sebelah rumah kalau kita lalu tingkap terbuka tapi nampak rumah kosong. Begitu juga beberapa jiran yang lain. Dan yang paling menyeramkan, saya lah tinggal tingkat 4, tingkat yang satu-satunya hanya saya seorang yang tinggal. Jadi apa yang berlaku, kata Sheena, pengalaman saya ada 2 ekor kucing. Ya, 1 kucing betina dan seekor lagi kucing jantan yang saya pelihara dah lama, Casey. Jadi pada malam yang dimaksudkan, kucing saya ni suka merayau. Dia akan keluar dan akan baliklah. Kalau pintu terbuka, dia akan terus masuk ke dalam rumah. Kalau pintu tertutup, saya tidur, dia akan tidur di luar dalam sangka yang saya buat khas untuk kucing-kucing saya. Pada hari yang dimaksudkan, saya ni sedang bungkus kotak-kotak saya, tunggu giliran untuk saya berpindah pada minggu hadapan. Jadi pintu saya terbuka luas. Kucing saya, seekor ni kucing betina saya, keluar dan kucing jantan saya berada dalam bilik saya rasa sedang tidur. Saya sedang bungkus-bungkus barang, sambil itu juga saya hidupkan radio mendengar lagu-lagu yang diputarkan.
Casey, bila saya sedang duduk di meja makan, ya, bila terasa lapar, saya pun masaklah mi segera untuk makan. Sedang saya duduk, pintu rumah saya terbuka luas kerana takut kucing saya balik. Jadi saya pun duduk makan, sedang makan, seekor kucing saya ni seolah-olah kejar mengejar seekor kucing, dan kucing hitam yang dikejar oleh kucing saya ni masuk ke dalam rumah saya, kemudian terus masuk bawah meja. Kucing saya seekor ni berada di depan pintu, dia mengiau macam nak bergaduh. Casey, saya yang sedang duduk di meja makan sedang makan mi segera, daripada berani menjadi takut melihat gelagat keadaan kucing saya yang cukup menyeramkan. Kucing jantan saya yang sedang tidur dalam bilik keluar, kemudian sama-sama dekat pintu bilik mengiau. Kucing hitam tu ada di bawah meja makan saya. Saya cuba kaki saya meraba-raba cuba tendang kucing tu. Bila saya rasa ada benda keras, saya cuba rasa dengan tangan saya. Besarnya kucing ni. Casey, bila saya cuba tunduk dan jenguk, bukan kucing, Casey. Ada orang perempuan berpakaian hitam sedang duduk menyangkung di bawah meja makan saya. Saya sampai tersentak, tertolak kerusi ke belakang. Nyaris-nyaris saya jatuh, tapi nasib baiklah belakang saya adalah tembok rumah. Tersandar dekat tembok, terus saya jalan keluar, tak berani pandang ke bawah. Bila saya keluar dari rumah, saya panggil kucing saya ikut saya. Kedua-duanya ikut dengan dia mengiau tak henti-henti. Saya tutup pintu rumah, saya terus keluar, jalan dekat rumah jiran sebelah, tingkapnya terbuka luas. Rumahnya kosong, Casey. Ternampak ada orang di dalamnya. Tak berani saya turun bawah. End block rumah saya memang cukup menyeramkan. Turun bawah dan turun sampai tingkat 2, rumah orang Cina. Saya ketuk rumahnya beberapa kali. Dia buka pintu. Saya kata saya minta tolong temankan saya ni atas, saya takut. Dia tolong saya naik atas. Saya tengok rumah saya luar dalam dah tak ada benda. Baru saya kata terima kasih. Dia turun ke bawah, kunci pintu semua. Malam tu saya putarkan CD surah untuk beranikan diri saya. Kisah